Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah tuan-tuan, kita boleh bersama dalam majlis ilmu ini. Allah yang berikan segala kemudahan dan berbagai nikmat. Semoga Allah mengekalkan semua nikmat-nikmat dan berikan kita istiqamah dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan duduknya kita di majlis ilmu ini adalah ibadah. Bahkan terdapat penjelasan tentang adanya pahala-pahala yang khusus yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Itu nak kata ibadah. Ketika seorang meyakini bahawa adanya pahala apa yang dia lakukan, maka jadilah itu ibadah. Kalau tak ada contoh daripada Nabi, maka kedudukannya bid'ah. Dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi menjelaskan tentang ganjaran khusus untuk orang-orang yang duduk di majelis ilmu di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 ganjaran. Yang pertama, sesiapa yang menuju ke majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan baginya menuju surga. Bagaimana sabda Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan untuk dia menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalan menuju surga. Kita ni termasuk, insya-Allah. Mudah-mudahan kita pergi ke masjid, semua salat masjid, lepas salat maghrib kita duduk sama belajar. Ini masuk dalam poin yang pertama. Mudah-mudahan kita mendapatkan kemudahan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Yang kedua, Allah akan bagi ketenangan dalam jiwa dan hidup kita. Bagaimana Nabi kata dalam hadis yang sama, wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah. Tidaklah satu kaum, kata Nabi, di mana mereka duduk di rumah-rumah Allah, mentelaah kitab Allah, kemudian mereka mempelajari sesama mereka, melainkan Allah bagi ketenangan. Illa nazalat 'alaihim sakinah. Allah bagi tenang jiwa dia. Allah uji dengan nikmat, dia tenang dan bersyukur kepada Allah, tak kalut sehingga kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah uji dengan kesusahan, dia sabar, dia tenang. Sementara ada orang yang jiwanya kalut, dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jiwa yang tenang. Enggak. Jiwa yang tenang ni jiwa yang tahu apa nak buat. Semua bersandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, apa yang Allah bagi? Iaitu rahmat. Wa ghasyiyatuhum rahmah, kata Nabi. Maka siapa yang duduk di majlis ilmu tu, di masjid tu, maka Allah cucuri rahmat. Apa maksud rahmat? Rahmat ni diartikan juga kasih sayang. Maknanya Allah berikan sayang dia, kasih dia, Allah berikan kebaikan dia. Dah Allah
mudahkan jalan ke surga, kemudian Allah bagi ketenangan, kemudian Allah sayangi dia. Subhanallah. Selanjutnya apa lagi? Wa hafatul malaikah. Majlis itu dikelilingi oleh para malaikat. Ada malaikat-malaikat yang Allah ciptakan khusus yang sentiasa mencari majlis ilmu, duduk di majlis ilmu. Kemudian mereka akan mendoakan orang-orang yang duduk di majlis ilmu. Nak kata istimewanya duduk di majlis ilmu, malaikat ikut sekali. Malaikat ikut sekali. Yang terakhir apa? Wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Nabi. Allah bangga-banggakan sesiapa yang duduk di majlis ilmu. Allah sebut namanya di langit sana. Itu nak kata mulianya duduk di majlis ilmu. Tu syaitan tak suka orang duduk di majlis ilmu. Orang pahalanya besar. Dah dia dapat ilmu, kemudian dapat hidayah, dapat surga. Awak syaitan tak kacau. Tu di mana-mana majlis ilmu tak aman. Syaitan akan halang. Mula-mula dia halang pergi masjid, dah pergi juga masjid, dia halang duduk majlis ilmu, terus balik saja. Kenapa? Orang yang memiliki ilmu ni bahaya untuk syaitan. Itu masalahnya tuan-tuan. Itu masalahnya. Orang yang memiliki ilmu ni bahaya untuk syaitan. Orang yang berilmu bukan hanya boleh menyelamatkan diri dia, dia akan menyelamatkan orang lain. Itu yang syaitan tak mahu. Syaitan suka orang yang jahil. Tak kira lah nak beribadah berapa rakaat sebanyak-banyaknya, janji dia jahil. Syaitan suka. Kerana orang jahil ni, dia beribadah, tapi dengan ibadahnya itu tak berikan kesan dalam kehidupannya. Beribadah juga, maki orang juga. Beribadah juga. Fitnah orang, dolimi orang, bohong ke orang, ingkar ke orang, khianat ke orang, semacam dia buat. Orang jahil enggak. Tu kenapa ilmu ni memiliki kedudukan yang cukup tinggi dalam Islam. Dengan ilmu tu boleh menjadi wasilah seorang boleh dekat kepada Allah, baik bersama dan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tajuk kita malam ni apa tuan-tuan? Merujuk pada kitab ke surat 127, iaitu tentang riya. Babun majaa fi riya. Bab yang membahas tentang masalah riya. Penulis kitab ni meletakkan beberapa ayat dan hadis yang berkaitan pada riya ni. Tuan-tuan tengok muka surat 127 tu, di mana terdapat firman Allah surah Al-Kahfi ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi 'ibadati rabbih ahada. Apa maksudnya? Katakanlah, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahawa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Sesiapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Ayat ini masyhur, biasa kita dengar, kadang-kadang imam baca. Surah Al-Kahfi ayat 110 ni, dia memiliki asbab nuzul. Kalau tuan-tuan merujuk kepada tafsir, khususnya tafsir Ibnu Katsir, terdapat riwayat daripada Ibnu Abbas yang mengatakan bahawa pernah ada seseorang datang kepada Rasulullah. Dia datang kepada Rasulullah, kemudian dia bercerita bahawa dia dah buat ni, buat tu. Dia melakukan satu perkara serupa ibadah. Kemudian dia tanya Nabi, di manakah kedudukan dia? Kedudukan dia akhirat di mana? Dia dah buat ni, buat tu. Maka Nabi pun tak boleh jawab. Diam. Sehinggalah kemudian turunlah ayat ini.
Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ini jawabannya yang Allah bagi pada Rasulullah. Apa? Maknanya sesiapa yang nakkan berjumpa dengan Allah, sesiapa yang nakkan pahala di sisi Allah di akhirat, siapa yang nakkan tengok Allah, siapa yang nak masuk surga Allah, maka hendaklah dia melakukan dua perkara. Pertama, hendaklah dia beramal soleh. Dan kedua, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ni tuan-tuan dah boleh dah memberi gambaran macam mana kita di akhirat melalui ayat ini. Macam mana seseorang tu di akhirat? Kalau hari ini dia beramal soleh, mudah-mudahan dia boleh tengok Allah, masuk surga Allah, dapat ganjaran Allah. Tapi kalau hari ini dia buat maksiat, na'udzubillah, tak boleh. Ini ayat ini memberikan gambaran kepada kita. Jadi nak tengok macam mana kita di akhirat, tak perlu nak masuk akhirat dulu. Hari ini orang kata tak payah, sikit-sikit tengok nanti macam mana di akhirat. Sikit-sikit tengok nanti macam mana. Seolah-olah dia tak mau ditegur. Tengok nanti di akhirat siapa yang masuk surga. Awak tuduh saya buat bid'ah sangat. Tuan-tuan. Maka ayat yang memberikan gambaran, tak perlu masuk akhirat dulu, nak tengok siapa kita. Kalau nak kita surga, buat dua perkara. Yang pertama, amalan soleh. Apa itu amalan soleh? Nabi Allah sebut amalan soleh. Tuan-tuan, amalan soleh ini maknanya amalan yang mencontohi sunnah Rasulullah. Amalan yang benar, bukan setakat amalan baik, tapi benar. Ada yang baik tapi tak benar. Tuan-tuan, baik dan benar itulah soleh. Soleh. Ukurannya apa? Kena mencontohi sunnah Rasulullah. Bukan kalau kita nak melakukan suatu ibadah, tengok dulu soleh ke tak soleh. Maksudnya apa? Ada tak contoh daripada Nabi? Apa saja tuan-tuan. Maka dua perkara yang merupakan syarat diterima ibadah, mencontohi Nabi dan tak melakukan amalan syirik. Dah kena hafal semua dah di kepala minda kita. Nak beramal saja, mula kita tanya, ada tak contoh daripada Nabi? Kalau ada, ini amalan soleh. Kalau tak ada, stop dulu. Tawakuf dulu, jangan berapa-apa dulu, sehingga betul-betul yakin ada contoh daripada Nabi. Macam itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat dan orang-orang soleh terdahulu. Nak buat apa saja, mereka pastikan dulu bahawa ini ada contoh daripada Nabi. Pemikiran hari ini tak macam itu lagi. Hari ini orang nak buat apa-apa, tengok orang ramai dulu. Nak buat apa saja, orang ramai macam mana? Orang kampung buat macam mana? Tuan-tuan, orang ramai buat, baru dia buat. Orang tak buat, pula dia tak buat. Jadi ukuran dah terpesong dah. Sepatutnya yang kita jadikan tolak ukur, ukuran dalam beramal sunnah Nabi. Tak tahu ini sunnah ke tak sunnah, tak tahu, tanya. Untuk apa? Untuk itulah ada jabatan mufti, ada jabatan agama. Ayo, jauh nak tanya macam mana? Telepon. Tuan-tuan, jam kerja jabatan mufti ada, jabatan agama ada. Malam tak boleh nak tanya. Banyak ustaz hari ini, kita teknologi hebat. Ada WhatsApp, ada Facebook. Tanya, berapa ustaz yang awak kenal? Mesej semua. Tanya. Kalau mesej satu ustaz, mungkin jawapan keliru. 10 ustaz, 5 ustaz kirim. Tengok jawapan macam mana. Maknanya hari ini mudah rupanya. Belajar mudah, nak bertanya mudah, tak ada sebab untuk kita tak tahu. Kemudian tuan-tuan, syarat yang kedua apa? Syarat yang kedua untuk dapatkan pahala di sisi Allah, boleh masuk surga, dapat ridha Allah, iaitu tidak melakukan syirik. Tidak melakukan syirik. Apa kaitan dengan tajuk riya? Ayat yang menjelaskan tentang syirik, tapi tajuk riya. Tuan-tuan masih ingat pembahasan tentang syirik? Syirik dibagi menjadi dua.
Syirik dibagi menjadi dua. Yang pertama syirik besar, yang kedua syirik kecil. Apa syirik besar? Syirik besar ni iaitu seseorang memalingkan suatu ibadah kepada selain Allah. Seorang memalingkan suatu ibadah kepada selain Allah. Sepatutnya dia beribadah hanya untuk Allah, dapat ridha Allah, agar Allah suka kat dia. Tapi dia buat tak kerana Allah, dia buat kerana selain Allah. Contohnya ketika dia berdoa, sepatutnya berdoa ni minta kepada Allah. Ya Allah, bagilah mudahan, ya Allah, bagilah kami rezeki, ya Allah, bagilah kami kelapangan. Tiba-tiba dia minta kepada orang yang dah mati, yang dianggap wali. Wahai Syekh, awak ni orang soleh, bagilah kami kemudahan. Tak boleh, tuan-tuan. Haram hukum. Dan ini termasuk amalan syirik. Syirik besar. Contoh syirik besar. Atau pergi ke kubur Nabi, minta kepada Nabi yang dah meninggal, ya Nabi Allah, bagilah kami syafaat. Minta kepada Nabi, minta kepada Nabi syafaat. Tak boleh. Nabi dah meninggal dah. Minta kepada siapa? Minta kepada Allah. Ini syirik. Syirik besar ni, tuan-tuan. Kesannya seseorang yang melakukan syirik besar ni, maka kalau dia tak taubat, mati neraka selama-lamanya. Ini menakutkan. Betapa banyak orang beribadah banyak, buat baik banyak, tapi dia jatuh pada amalan syirik besar. Dia pergi ke bomo, minta keselamatan kepada bomo, minta tangkal kepada bomo. Yang sepatutnya minta keselamatan kepada Allah, dia minta kepada bomo. Yakin kepada Allah, dia yakin kepada tangkal yang dibagi ke bomo. Jatuh pada syirik besar. Kesannya apa, tuan-tuan? Syirik besar ni dia boleh menghapuskan semua amalan. Semua amalan. Disebabkan dia yakin kepada bomo, yakin kepada tangkal tu, maka semua amalan terhapus. Sehinggalah dia taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mati tak taubat, neraka selama-lamanya. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Kalau kamu melakukan syirik besar, akan terhapuslah seluruh amalan-amalan. Nak kata kesan sangat besar dan buruk. Kemudian ada syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Syirik kecil ini suatu amalan yang dijadikan perantara untuk kepada syirik besar. Perbuatan sebagai perantara kepada syirik besar. Biasanya orang kalau nak melakukan syirik besar, dia buat syirik kecil dulu. Kadang-kadang ada yang terus buat syirik besar, tak buat syirik kecil. Maka syirik kecil ni, kesan yang siapa yang melakukan amalan syirik kecil confirm masuk neraka, tapi tak kekal. Sebagaimana syirik besar, pelakunya tak kekal, tapi confirm masuk neraka. Maka kita ni, tuan-tuan, hendaklah walaupun syirik itu kecil, jangan kita seolah-olah tak apalah, sekejap di neraka. Kita justru kena berfikir macam mana kita nak masuk surga terus, tanpa nak singgah di neraka. Maka kita kena berfikir macam ni. Boleh ke tak boleh? Boleh. Selama kita mentauhidkan Allah dan mengamalkan tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, syirik kecil ini dibagi menjadi dua. Nanti kita akan sampai pada riak. Syirik kecil dibagi menjadi dua. Pertama, syirik yang zahir, yang nampak. Yang kedua, syirik khafi, tak nampak. Syirik khafi, tak nampak. Yang zahir ni, yang nampak ni, tuan-tuan, boleh dia dibagi jadi dua. Pertama, dari segi ucapan. Seseorang mengucapkan sesuatu ucapan syirik, dan itu syirik kecil. Contohnya apa? Dia bersumpah atas nama selain Allah. Karena kata Nabi, man halafa bi ghairillah faqad kafara wa asyraka. Siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah kufur ataupun syirik
syirik kecil dalam bab ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Ada bersumpah sepatutnya demi Allah. Bila dia kata demi mak bapak, demi alam semesta, demi apa-apa tu, jarang berlaku pada hari ini. Tapi di zaman Arab Jahiliyah sentiasa kita dengar demi Kaabah. Kemudian syirik kecil juga boleh berlaku melalui perbuatan. Tidak hanya ucapan, perbuatan. Contohnya macam mana? Dia pergi ke Bomo, minta tangkap. Kemudian kita tanya, awak bawa tangkap, awak yakin pada tangkap? Mana boleh? Lepas tu dia kata, saya yakin kepada Allah. Siapa yakin pada tangkap? Lepas tu, kenapa buat tangkap? Sebab musabak saja. Dia jadikan tangkap itu sebab musabak. Kenapa pergi ke Bomo? Sebab musabak. Yakin kepada Allah, bukan yakin kepada Bomo. Awak fikir saya bodoh sangat, yakin pada Bomo. Dia hantam kita balik. Tuan, saya yakin pada Allah lah. Bomo ni sebab musabak saja. Macam awak mengupas apa sembelih ayam. Awak sembelih ayam dengan apa? Dengan pisau. Itu. Dia kata, boleh kita boleh? Tak boleh. Jatuh pada syirik kecil. Kenapa? Kerana sebab musabak tu tak disyariatkan. Tak ada dalam syariat. Kerana sebab musabak pun masuk dalam bagian ibadah. Dia kena ada dalam syariat. Tuan, tak boleh pergi ke Bomo. Kemudian banyak bentuk-bentuk lain syirik kecil. Yang selanjutnya syirik khafi. Syirik kecil khafi yang tak nampak samar. Syirik kecil tuan, yang dia berlaku biasanya hal-hal berkait pada hati, tersirat di hati dia. Satu bentuk keyakinan, satu bentuk hal-hal berkait pada amalan batin yang orang tak nampak, tapi dia saja yang merasa, dia tahu dan Allah. Apa contohnya? Riya. Itu kenapa tajuk riya. Karena riya contoh kepada syirik kecil. Syirik apa? Syirik khafi. Syirik yang tak nampak, riya. Maka sesiapa yang ada amalan riya di hati dia, maka amalan dia tak diterima. Confirm masuk neraka. Apa itu riya? Riya ni iaitu seseorang memperindah ibadah dia, perbuatan dia, ataupun memperlihatkan perbuatan dia, ibadah yang dia lakukan dengan tujuan agar mendapat perhatian dan pujian orang lain. Ini riya. Dia solat, dia nak orang tengok dia. Kut disebabkan orang tu tengok dia, orang tu ada perhatian, hingga menganggap dia baik, boleh jadi menantu dia. Itu perhatian. Ataupun pujian. Bersedekah, panggil wartawan, panggil semua orang. Dia nak tunjuknya dia bersedekah. Di hati dia tersirat, dia nak dipuji orang. Dia nak semua orang tahu dan puji dia. Ini syirik kecil. Maka pahala sedekah dia hilang. Tapi ibadah-ibadah yang lain bergantung pada niatnya. Dia tak menghapuskan semua amalan macam syirik besar. Mungkin ketika dia sedekah, dia nak pujian orang, maka hilanglah pahala dia. Tapi time solat, dia solat kerana Allah, ada apalah pahala. Tapi masuk neraka itu kan bom, walaupun tak kekal. Maka perkara syirik dibahas oleh para ulama, sehingga perkara yang kecil, kerana kita nak selamat, kita tak nak buat syirik kecil. Kerana buat syirik kecil, dia boleh menjejaskan untuk singgah ke neraka. Tak kekal pun tuan-tuan, tak tahu bila sampai berapa banyak, berapa lama. Ini riya. Terdapat juga kajian daripada ulama bahawa orang yang buat riya ini kerana dia tak faham firman Allah, iyyaka na'budu, sesungguhnya hanya kepada Engkau lah kita beribadah. Maka kita patut merenung ayat ini agar terelak daripada syirik kecil. Apa? Riya. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau lah kami beribadah. Maka setiap ibadah-ibadah kita lakukan, kita tetapkan niat di hati kita, keinginan di hati kita.
untuk mendapatkan ridha Allah, untuk agar Allah suka kat kita. Mudah-mudahan dengan ibadah Allah suka kat kita. Mudah-mudahan dikaitkan dengan Allah. Mudah-mudahan boleh selamat. Pemahaman tauhid yang kurang ataupun tak faham, itu yang kadang-kadang menjejaskan kita, boleh menjatuhkan kita naudzubillah kepada amalan-amalan syirik, masuk riya. Sehingga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Nabi sangat khawatir kepada para sahabat. Bayangkan, sahabat yang kuat iman itu pun Nabi khawatir. Macam mana iman-iman kita? Nak kata isu riya ni sentiasa tanpa kita sedar, dia kadang-kadang ada di hati kita tanpa kita sedar. Nak kata perkara ni, riya ni dia semacam penyakit yang sentiasa ada, yang susah nak dielakkan. Itu Nabi kata, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu ma asyirkul asghar ya Rasulullah? Qala riya. Sesungguhnya perkara yang sangat aku khawatirkan ke atas kamu adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Maka kata Nabi, riya. Riya ni dia samar, dia tak nampak, orang tak tahu. Senyap-senyap dalam hati dia nak orang puji dia. Habis amalan dia. Itu riya. Ini satu penyakit yang bahaya di hati. Maka dalam beribadah kita kena ikhlas. Apa makna ikhlas? Beribadah karena Allah. Maknanya hatinya hanya ada karena Allah. Hatinya ikhlas, semata-mata mengharapkan ridha Allah dalam hati itu. Ketika ada perasaan riya tadi, mulalah hati itu jadi kotor. Maka riya ini dia mengurangi kesempurnaan iman. Syirik kecil ini mengurangi kesempurnaan iman. Syirik besar menghapuskan iman. Itu kenapa setiap kita diingatkan, nak ibadah kena ikhlas, tak boleh buat syirik. Ramai orang beribadah ikhlas, ikhlas. Saya buat kerana Allah. Saya buat kerana Allah. Tapi ada unsur riya. Tapi semalam dia pergi ke Bomo. Tuan-tuan, mana tak ikhlas? Siapa yang masih yakin kepada Bomo, tangkal, sihir, maknanya tak ikhlas. Walaupun dia kata saya buat ikhlas, tapi perbuatan dia itu yang menunjukkan dia tak ikhlas. Maka ikhlas di sini bukan setakat mulut buat karena Allah, tapi macam mana hati, macam mana perbuatan. Dia berkait kepada hati, lisan dan perbuatan. Kadang ada orang kata saya ikhlas, lisan dia, tapi hati dia ada riya. Termasuk juga contoh yang kedua selain riya yang masuk juga syirik kecil tuan-tuan, iaitu as-sum'ah. Tuan-tuan pernah dengar as-sum'ah? Riya sentiasa dengar kita riya. Sum'ah. Sum'ah ni apa? Sum'ah ni maknanya memperdengarkan. Kalau riya memperlihatkan. Kalau sum'ah memperdengarkan ucapan dia agar didengar orang lain. Memperdengarkan agar didengar orang lain dengan tujuan apa? Tujuan untuk dapatkan pujian ataupun perhatian. Sama dengan riya tadi tujuannya. Kalau riya dia solat. Kalau ini mengeluarkan suara, dia baca Quran, berzikir, nasihati orang, dia nak orang dengar. Ni dia sedang bagi nasihat, dia nak dengar orang dengar dia sedang baca Quran. Biar orang tahu macam mana indahnya bacaan dia. Dia nak orang puji dia. Jatuh juga kepada syirik kecil tadi, sum'ah. Jatuh kepada sum'ah juga, sama kedudukan, sama ada riya ataupun sum'ah. Yang ketiga, yang termasuk juga, yang kadang-kadang kita tak bahas, kedudukannya syirik kecil juga, iaitu ujub. Tuan-tuan tahu ujub? Bangga diri. Ujub ni termasuk juga syirik kecil. Apa yang maksud dengan ujub? Ujub ni memang yang kita tahu bangga diri, tapi bangga diri yang macam mana? Itu perlu dibahas. Bukan setakat bangga diri, tuan-tuan. Kadang ada orang bangga diri tak masuk ujub. Bangga diri, ujub ni bukan sekadar bangga diri. Ujub adalah seseorang merasa, ujub adalah seseorang merasa dia memiliki peranan.
Seorang merasa dia memiliki peranan terhadap sesuatu yang dia miliki. InsyaAllah dia tak menjadikan wasilah kepada penyakit-penyakit yang lain. Tapi 6 perkara ni dia sentiasa kadang-kadang ada di hati-hati manusia. Maka kita banyak-banyak berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kekuatan sehingga kita sentiasa dalam ikhlas bersih kepada Allah SWT. Tak ada hasad, tak ada tamak, tak ada riak, tak ada dengki. Itulah sebagai gambaran hati yang ikhlas. Tamak dan alobah. Alobah ni macam apa? Mungkin tuan-tuan, ini kalau dikaitkan dengan hasad, dengki, tamak, alobah, maknanya sama. Hanya bahasa mengiringi untuk nampak indah. Macam hasad, dengki. Hasad tu bahasa Arab, dengki tu bahasa kita. Maknanya sama. Hasad tu hanya ketika dia sebut tu nampak cantik. Daripada hasad dan dengki, sebetulnya sama. Dengki dan hasad tu sama. Ataupun tamak dan loba, sebetulnya bahasa mengiring untuk keindahan. Biasa dalam bahasa-bahasa tu dia bentuk tu sama, ungkapan yang berbeza, tapi ketika disebut dia jadi cantik. Hasad dan dengki, tamak dan loba, sebetulnya sama. Sebetulnya sama. Wallahu a'lam. Baik tuan-tuan, kita tutup, insyaAllah kita sambung. Masih lagi tajuk kita riak dan hal-hal yang berkaitan kepada riak. Jadi tuan-tuan, carilah dalam masa seminggu apa-apa yang berkaitan pada isu-isu tauhid ni, agar kita boleh berdialog dan saling mengambil istifadah bersama kita, insyaAllah. Kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.